Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung lagi pagi ni binaan ayat Al-Quran itu. Antara ciri-ciri kemujizatan Al-Quran yang terletak dalam binaan ayat yang ketiga ni, iaitu mengungkapkan makna abstrak dalam rupa yang nyata. Mana satu benda tu dia bersifat maknawi, dan bila benda maknawi ni dia perlu kepada daya akal untuk menggambarkan. Sebab apa? Sebab benda tu dia wujud dalam bentuk makna dan tidak dapat difahami melainkan kena ada dia punya rupa ataupun bentuk yang dapat dilihat ataupun yang dapat disentuh. Segala peristiwa, pemandangan dan kisah dalam Al-Quran diungkapkan seakan-akan menjelma di hadapan. Pembaca melihat pemandangan yang hidup, bergerak dan diikuti pula dengan dialog. Maknanya ada soal jawab, ada pertanyaan. Pembaca melihat pemandangan ia benar-benar menzahirkan sebuah gambaran yang sempurna untuk diambil pengajaran. Ia menggabungkan antara kekuatan fikiran dan kepekaan emosi. Demikianlah seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran dalam akalnya, di mana akalnya dapat berfikir dan memahami sementara hatinya menghayati pemandangan yang terpampang dengan kekuatan imajinasinya. Ini merupakan satu pengalaman yang sama sekali berbeza dengan mana-mana buku yang biasa dibaca. Jadi makna tadi, satu makna yang bersifat abstrak itu digambarkan dalam rupa yang konkret, dalam rupa yang nyata. Mana boleh situ, mana benda hanya dapat dibayangkan dengan akal ataupun dapat dirasai oleh perasaan kita. Tapi bagi setengah orang, dia tidak akan faham sesuatu benda tu, melainkan benda tu mesti wujud di hadapan, boleh jamah, boleh klik. Jadi makna tu sendiri ke apa? Jadi makna tu adalah satu benda yang dapat dicerak dan dapat diketahui oleh akal. Jadi dalam satu kalam itu, dalam satu ayat itu, dia mesti mempunyai makna. Baca contoh, contoh mudah kita ambil apa contoh dia. Biasanya dia berkait dengan, macam kita kata, ringan tangan ataupun ringan tulang. Itu gambaran kepada seseorang yang rajin, banyak mulut. Itu gambaran kepada orang itu tidak berhenti daripada bercakap. Jadi makna tadi diungkapkan dengan cara yang tersendiri. Dan bagi kalam Allah Ta'ala ni, dia makna tu dia tidak hanya dapat difikirkan, dicapai dengan akal, tetapi dapat dirasai dengan perasaan. Jadi makna tu adalah satu benda yang dapat dicerap, dapat diterima oleh akal. Dan bila begitu, antara makna dengan kalam tu dia mesti saling berhubung. Maknanya tidak dalam satu ayat, dalam satu kalam tu dia mestilah mengandungi makna yang dia kehendaki. Jadi kalau seseorang tu nak memberitahu kepada orang lain dengan satu perkara, maka dia akan sebut dengan cara yang dapat mukhatab tu, orang bercakap dengan dia tu dapat memahami kehendak dia tu, kehendak dia nak pada sesuatu.
Macam contoh kita kata seorang isteri kata pada suami dia ni, 3 tahun dah kita pakai lasi yang sama. Jadi ada satu benda yang dia nak beritahu. Dia nak beritahu bahawa tahun ni telah tiba masanya untuk kita buat perubahan yang baru di rumah kita ni. Itu satu perasaan yang disampaikan oleh isteri kepada suami dia, supaya suami itu faham. Dan tidaklah suami dia tu rasa akan bertanya pula kalau dia kata kita kena beli lasi baru tahun ni. Jadi mesti ada pertanyaan pula. Sebab apa? Jadi bila ada pertanyaan sebab apa tu, itu menyebabkan seorang isteri tu jadi putus angin. Rasa malas nak bincang. Sikit-sikit tanya sebab. Jadi lebih baik lagi dia menyatakan dengan begitu ringkas, maka dan itu mengandungi sebab selalu. Dia kata 3 tahun dah kita dengan lasi yang sama, pudar dah, lusuh dah. Jadi di situ dia sembunyikan permintaan dia, tetapi dia menyatakan keadaan yang ada sekarang ni. Jadi oleh kerana manusia itu dia tidak hanya memiliki akal, maknanya dia tidaklah berfikir berdasarkan kepada logik saja, dan dia juga mempunyai perasaan hati, maka khitab Al-Quran untuk manusia ni Allah Ta'ala tujukan kepada manusia, percakapan dia tu, kalam dia tu menusuk dalam jiwa, dalam hati, tidak sekadar benda tu benda yang logik. Jadi itu makna tu. Begitu juga makna dalam Al-Quran itu dia tidaklah semata-mata makna, begitu juga lafaz dalam Al-Quran itu tidak semata-mata lafaz. Jadi dua-dua gabungan itu seperti yang kita baca pada minggu yang lalu, perkataan was-subhi idza tanaffas wal laili idza as'as, maknanya perlahan-lahan bergerak, wal laili idza as'as, macam merayak. Jadi makna dia tu, maknanya perjalanan malam itu yang begitu perlahan. Maknanya walaupun dalam keadaan gelap, ada yang bergerak. Itu gambaran kepada malam. Wasubi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang bernafas perlahan, mana dia cerah sedikit demi sedikit. Jadi makna itu dinyatakan dengan lafaz. Jadi dalam bahasa Al-Quran ini, lafaz dan makna tu dia mesti bergabung untuk memberi, kita kata, satu kesedaran pada orang yang membaca Al-Quran itu. Sebab Al-Quran ni dia bukan semata-mata alunan yang kita baca, kita nak berlagu, macam-macam lagu, tetapi dia mengandungi kalimah, lafaz yang begitu indah, dan di sebalik lafaz tu dia ada makna. Maka sebab itulah Al-Quran itu dia bukan semata-mata lafaz, suara yang kita keluarkan dengan lagunya, tetapi dia ada ruh, ada jiwa, ada makna dia. Kalau kita boleh ambil contoh lah, contoh di sini lah, kita ambil contoh di sini dulu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sesungguhnya kami jadikan belenggu yang memperkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lalu dagu mereka menjadikan mereka terdongak. Menjadikan, sedap sikit dah. Dan kami jadikan dinding sekatan di belakang mereka, di hadapan dan di belakang mereka. Min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, tinggal. Dan kami jadikan dinding sekatan di depan dan di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar.
Jadi hal ini dia dalam istilah dia dipanggil al-fannu taswir. Seni Al-Quran dalam menggambarkan sesuatu. Benda tu dalam bentuk makna tetapi diberitahu dalam rupa. Jadi kalau kata makna tu dia abstrak lah. Abstrak ni maknanya orang yang mahir saja, orang yang ada perasaan saja yang dapat tafsir. Macam kita kata satu seni lukis tak? Jual dengan harga 10,000. Jadi kalau kita tengok tu comel mana tak? Tapi bagi ahli dia tengok tarik kau ni, warna tu, warna ni dia punya falsafah dia punya maksud yang nak disampaikan oleh pelukis tadi. Maknanya dia tu berbaloi, bayar dengan harga 10,000, pagi-pagi dia cegak, lepas tu dia tengok, dia pun nampak ni falsafah dia gini. Sebagai kita lah kalau dia lukis pandangan matahari tu naik. Jadi dia tengok tu dia rasa satu hari yang menciriakan untuk dia. Tidak kata pagi tu dengan kelabu mata, dengan serabut, macam-macam masalah. Bangun tidur tu masalah dah. Lepas tu nak pergi tempat kerja tu masalah dah pula. Siapa di tempat kerja lagilah. Tapi kalau ada satu gambaran kepada dia tu dalam rupa yang ceria, jadi dia semangat. Jadi Allah SWT dalam Al-Quran ni menggunakan kaedah dipanggil al-fannu taswir, at-taswirul fanni, menggambarkan sesuatu makna dalam rupa yang seni, dalam rupa yang halus. Jadi cerita dalam ayat ni Allah SWT nak memberitahu orang yang sombong. Orang yang sombong tu sebenarnya dia adalah orang yang membelenggu diri dia sendiri. Dia mengikat diri dia sendiri. Kerana apa? Kerana kedatangan Rasul dengan membawa ayat-ayat Allah Ta'ala ni adalah untuk membebaskan dia tu daripada kongkongan tradisi adat resam jahiliah, nak membuka minda dia tu daripada hanya menuruti pegangan nenek moyang mereka, dan nak menjaga dia tu daripada terjerumus dalam kebinasaan kerana dia tu ditarik oleh hawa nafsu. Jadi dalam ayat ni taswir, gambaran yang dinyatakan ialah leher mereka telah terperangkap dengan kedudukan ini sehingga mereka tidak dapat memerhati sebarang realiti yang terletak ke atas dan ke bawah. Jadi bila kata tangan terbelenggu tu, fi a'naqihim aghlal, maknanya tangan mereka diikat pula tu ikat dari belakang. Jadi bila begitu dia tu terdongok ke atas lah. Kepala dia tu hanya nampak atas, dia tak nampak bawah. Jadi dia seolah-olah tidak mahu mendengar nasihat daripada seorang Nabi. Maka itu digambarkan dalam keadaan dia terdongok tu, pada sombong, dia tidak dapat melihat ke bawah. Dan tangan dia yang terikat belakang itu menggambarkan dia tidak mahu membebaskan diri dia daripada pegangan-pegangan yang dia pegang sebelum pada ini. Jadi ini adalah gambaran orang yang sombong, tidak mempedulikan alik kiri, alik kanan, alik bawah dia tak nampak, dia hanya tengok atas. Sedangkan kalau dia melepaskan belenggu tadi, maka dia dapat tunduk, merendah diri. Tetapi oleh kerana dia telah ikat diri dia dengan kata ini tradisi nenek moyang kita, mana boleh kita lawan, mana boleh kita tinggal. Orang-orang sebegini tidak akan mendapat keberkatan dan kebahagiaan kerana tidak pernah membuat pengakuan terhadap kebenaran. Kesombongan dia tu. Jadi orang sombong ni dia jalan belenggok semacam. Lenggok semacam jalan dia tu. Kalau orang tawaduk, kalau kata tawaduk kan, memang tunduk. Ini selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi syarat untuk manusia tu dapat hidayah, dia kena rendah diri, kena rasa bergantung kepada Allah, dia tidak boleh menyombong. Kalau dia ada istikbar, berasa besar, takabur, baik-baik dia tidak akan dapat hidayah. Kerana hidayah itu adalah untuk orang yang merendah diri, orang yang nak kembali kepada Allah
orang yang boleh menerima satu-satu nasihat tu tidak kira daripada siapa yang memberi nasihat kepada dia. Maka sebab itulah dalam hadis Nabi sebut berkenaan dengan orang yang sombong ni, al-kibru. Al-kibru. Jadi al-kibru tu Nabi kata batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur tu adalah seseorang tu dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran dan dia memandang hina orang bawah. Jadi gambaran yang disebutkan dalam ayat ni, mana dia hanya melenggak kita kata, tengok ke atas saja. Mana dia tidak peduli siapakah yang memberi nasihat kepada dia, kesombongan mereka. Lihatlah bagaimana anda meletakkan dalam imajinasi anda seseorang dengan belenggu di lehernya, diangkat ke dagu menyebabkan kepalanya terdongak ke atas tidak bergerak, kerana itu adalah imej keangkuhan. Kemudian lihatlah keadaannya ketika dia berada di tempat yang tertutup. Mana waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Mana dia pula tu berada dalam keadaan tertutup dan kegelapan telah menutupi penglihatannya kerana tidak dapat bergerak ke arah mana-mana. Ke arah mana-mana arah, dan itulah gambaran orang yang tidak berhasil baginya petunjuk. Mana orang yang sedikit pun tidak mahu mengambil faedah, istifadah daripada hidayah dan dia tetap dalam kesesatannya. Itu gambaran yang dibuat oleh Allah SWT dalam ayat ni berkenaan dengan orang yang sombong seperti Abu Jahal, Abu Lahab tu bila dinasihatkan kepada mereka. Jadi mereka memandang Nabi tu seorang yang budak, anak yatim, seorang yang ya kehidupan dia tu bergantung dengan orang lain, maka dia memandang rendah. Cuma orang kita ni dia ambil ayat ni nak lepas daripada Roblox Polik. Tu tak ada kena-mengena, jauh sekali. Kalau kita nak tengok contoh lagi berkenaan dengan perkara maknawi, perkara makna abstrak ni diungkapkan oleh Allah SWT dalam bentuk yang nyata ni. Kita ambil contoh daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 35. Itu firman Allah SWT, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa'i fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Surah Al-An'am ayat 35. Jadi Allah SWT kata kepada Nabi SAW, dan jika perbuatan mereka itu berpaling daripada menerima apa yang engkau bawakan wahai Muhammad, menyebabkan engkau terasa berat, maka sekiranya kalau kamu mampu mencari satu lubang di bumi untuk menembusi di bawahnya, atau satu tangga untuk naik ke langit, supaya engkau dapat membawakan kepada mereka itu mukjizat, cubalah engkau buat. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda, kalau Allah SWT nak, Allah SWT boleh himpunkan mereka itu di atas petunjuk, pada semua itu jadi Islam. Tetapi tidaklah gitulah. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah kamu tergolong daripada orang-orang yang jahil. Jadi dalam ayat ni, benda maknawi yang Allah SWT nak cerita kepada Nabi SAW ni, itu kafir Quraisy ni, mereka sombong, tidak mahu menerima agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan mereka tu cabar kepada Nabi dengan macam-macam permintaan. Sekali minta mukjizat, sekali minta azab disegerakan. Jadi itu menyebabkan Nabi ni rasa skop, haraj. Maknanya kalau kita kata nyawa tak lepas, menyebabkan Nabi sedih. Dan boleh jadi engkau ni nak membinasakan diri engkau.
fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau ni membinasakan diri engkau itu kerana kekecewaan disebabkan mereka itu tidak mahu mengikuti Al-Quran yang dibacakan oleh kamu kepada mereka. Jadi kecewa tu ada dalam diri Nabi tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni dengan ikhlas dia, orang Arab pun kenal dia. Kemudian Al-Quran itu memang daripada Allah SWT yang begitu menakjubkan, dan mereka tu tidak dapat menandingi Al-Quran. Tetapi mereka ni mempersendakan Nabi, minta daripada Nabi mukjizat. Jadi Allah SWT memberitahu kepada Nabi dalam ayat ni, tidak perlu untuk engkau tu bersedih, kecewa, jadi sesak nafas disebabkan kekufuran orang yang kafir. Jadi Allah SWT beritahu kepada Nabi, meskipun engkau ni cari, maknanya mereka tu minta daripada engkau supaya bawakan bukti mukjizat. Kalau kamu cuba nak cari juga, maknanya cari dalam lubang, gali lubang, nafaqah, cari dalam lubang. Sebab mereka ni minta Nabi SAW keluarkan khazanah-khazanah. Jadi mereka ni minta supaya Nabi keluarkan khazanah emas, perak, permata daripada bumi. Dan mereka tu juga minta diturunkan daripada langit ni macam-macam. Jadi fatatihum bi ayat, lalu kamu nak membawakan kepada mereka itu ayat, mana kamu tidak mampu. Sebab apa? Sebab urusan dalam menentukan datangnya ataupun tidak mukjizat ini adalah di bawah kehendak Allah SWT. Urusan mukjizat ni bukan urusan kehendak Nabi, kudrat Nabi, tetapi itu adalah iradat dan kudrat Allah Ta'ala. Sebab tu dalam Quran pun kita baca, wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Tidak boleh bagi mana-mana rasul itu untuk membawa bukti mukjizat, mereka diizinkan oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT gambarkan keadaan di sini, cari itu dengan gali lubang. Lepas tu ambil tangga naik pula ke langit untuk cari. Tujuan apa? Sebab hirs, kesungguhan Nabi itu untuk mengharapkan mereka tu beriman. Sebab mereka janji dengan Nabi, kalau engkau bawakan kepada kami bukti engkau ni Nabi satu mukjizat, kami akan beriman. Jadi Nabi tu kesungguhan dia supaya orang-orang Mekah ni beriman, maka Nabi nak kira lagu mana pun nak suruh mereka tu beriman. Dan bila mana mereka tu berjanji jika dibawakan mukjizat ni mereka nak beriman, jadi Nabi pun ada kesungguhan juga untuk membawakan kepada mereka tu bukti mukjizat. Tujuannya adalah bukan nak tunjuk mukjizat tu, tetapi supaya mereka tu beriman kepada Allah. Jadi kesungguhan Nabi. Jadi Allah SWT memberitahu kepada kita di sini, kalau Allah Ta'ala menghendaki mereka tu semua tu mendapat hidayah masuk Islam, maka boleh. Boleh. Kalau Allah Ta'ala hendak. Tetapi tidak lagu tu. Sebab kehendak mereka tu adalah untuk tetap kufur. Jadi dalam bab masyiah ni bagi. Dalam bab masyiah ni, kehendak Allah Ta'ala, kehendak kauni, kehendak tasyri'i. Jadi kehendak kauni Allah SWT ni, dia tidak akan jadikan semua manusia dapat hidayah. Walaupun dari segi kehendak tasyri'i itu, dia suka, dia redha orang yang beriman kepada dia, dan dia murka kepada orang yang tidak beriman kepada dia. Jadi dalam pengajian tauhid ni, dia ada iradat syar'iyah ataupun masyiah kauniyah, masyiah kauniyah syar'iyah, ataupun tasyri'i takwini. Dua-dua tu sama. Masyiah kauniyah ni maknanya kehendak Allah Ta'ala, tetapi Allah SWT berhubung dengan kejadian alam, skema Allah Ta'ala.
skema rancangan dia. Skema rancangan dia ni ada Nabi, ada umat. Ada hak beriman, ada hak engkar. Seperti mana ada hak lelaki, ada hak perempuan. Ada orang Melayu, ada orang tidak Melayu. Ada orang Arab, ada bukan Arab. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang sihat, ada orang sakit. Ada penjual, ada pembeli. Jadi itu dari segi masyiatullah al-kauniyah, ketetapan Allah SWT dari segi kejadian alam. Jadi Allah Ta'ala kata di sini, kalau dia nak, dia boleh memberi hidayah kepada semua. Jadi maksud memberi hidayah kepada semua ni maknanya mereka tu dengan mudah beriman. Jadi Nabi pun tak payah susah. Mudah mereka beriman. Tetapi masyiatullah dalam bab ni sebenarnya adalah dia nak memberikan kepada manusia tu kebebasan untuk dia memilih. Untuk dia pilih, untuk dia jadi orang beriman ke ataupun orang kufur. Dia beri pilihan kepada manusia untuk pilih mana. Jadi tidak dipaksa dia jadi Islam, tidak dipaksa dia jadi kafir. Jadi Allah Ta'ala letak dalam diri manusia itu ada akal dan dia boleh memilih. Jadi tidak menjadi kehendak Allah Ta'ala bahawa semua orang ini beriman. Kerana kehendak Allah SWT, dia nak orang itu beriman dengan pilihan dia. Liyahlika man halaka an bayyinah. Allah Ta'ala nak orang itu kalau dia binasa dengan bukti yang jelas di hadapan dia, lalu dia tak ada. Wa yahya an bayyinah. Dan dia hidup pun dengan bukti yang nyata. Dia beriman dengan bukti yang jelas. Jadi atas dia sekarang ni nak pilih ke apa. Jadi bila kehendak Allah SWT dari segi kauniyah ni, manusia diberi akal, diberi pilihan, maka menjadi tidak bijak bagi Allah Ta'ala bersalahan dengan sifat hikmah Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala paksa mereka semua tu jadi beriman. Sebagaimana satu bentuk kezaliman pula bagi Allah Ta'ala kalau dia memaksa semua tu jadi kufur. Jadi itu bercanggah dengan sifat hikmah Allah Ta'ala, sifat rahmat dia. Jadi sifat rahmat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala menghendaki manusia tu diberi akal, diberi pilihan, didatangi oleh Nabi yang membawa kitab, membawa hidayah, kemudian terserah kepada manusia untuk dia pilih. Jadi pilihan ni adalah satu pilihan yang penting dalam kehidupan dia. Seperti mana manusia tu, kalau dia nak buka puasa pun dia nak pilihan dia. Hari ni nak gan ni, esok lain pula. Dia nak dalam pilihan. Tapi kalau orang hantar pada dia tu benda yang sama hari-hari, gulaya, tiap-tiap hari gulaya. Jam dia, tak boleh terima. Sebab apa? Sebab kita ada pilihan. Kita ada selera. Kita ada tahan kita minat, walaupun orang kata walaupun berani sekalipun, kalau kata 15 hari tu berani seteri, pening juga, tak erok. Jadi cemuh juga. Jadi manusia ni dalam benda tu, dalam benda dia nak makan, dalam benda dia pakai, semua tu dia nak pada pilihan. Maka sebab itulah Allah Ta'ala memberi pilihan kepada dia. Itu kauniyah dia. Kehendak dia mengikut kauniyah dia. Kehendak dia ia bersabit dengan alam ni. Teraturnya alam tu bila mana manusia tu diberi pilihan. Barulah Nabi tu ada makna. Dia mari ke dunia. Sebab dia mari untuk mendakwahkan manusia. Dan bila dia berdakwah, ada golongan menentang. Dan dia bersabar. Dan dia teruskan dakwah, maka dia dapat darjat yang tinggi. Macam Nabi Nuh. Darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala kerana lama perjuangan dia tu. Jadi Allah Ta'ala nak zahirkan kelebihan Nabi Nuh. Orang yang sabar. Jadi dengan ada kesusahan tadi, dengan ada penentangan daripada orang yang tidak beriman ni, itu menunjukkan kehendak Allah SWT supaya manusia ni ada darjat kedudukan. Lepas tu kalau orang menentang paling kuat sekali, makin beratlah azab dia. Jadi kehendak Allah SWT lagu tu. Dari segi perjalanan alam ini. Adapun dari segi peraturan dia,
Ketetapan dia segi peraturan dia, yakni bersabit dengan redha dia ataupun kemurkaan dia. Maka dia telah menggariskan peraturan untuk kita. Yakni kita diberi pilihan untuk beriman ke ataupun tidak. Jadi kalau kita pilih iman, maka kita akan dapat redha. Kalau kita pilih kufur, maka kita dirmukai oleh Allah SWT. Jadi walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda, boleh untuk Allah Ta'ala himpunkan mereka itu di atas hidayah, tapi tidak, dia tidak berbuat demikian. Jadi dalam usul tafsir ni, lau yasha'u tu dia biasanya tak ada jawab. Dia tak ada jawab. Kalau fa'il tu berkenaan masyiatullah, dimari dengan dibawakan syartiyah, jumlah syartiyah bagi fa'il masyiah. Bagi fa'il syartiyah ada law syartiyah, kemudian ada masyiah, ayat yang fa'il yang menunjukkan kepada kehendak, maka jawab dia tu tidak disebutkan. Takdir dia walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda la fa'ala walakin lam yurid zalika, tetapi Tuhan tidak nak demikian. Maka bila begitu, kamu kena fahamlah antara kehendak Allah SWT yang bersifat syar'i dan kehendak Allah SWT yang bersifat kauni. Maka janganlah kamu menjadi dalam kalangan orang yang jahil. Dan orang-orang syirik pun dia guna juga masyiatullah ni. Dia kata kalau Tuhan nak, tak jadi kita syirik. Kalau Tuhan nak kita tidak syirik, tak jadi syirik. Maknanya keadaan kita sekarang ni, yang menyembah berhala ni, berlaku lagu ni maknanya berlaku dengan kehendak Allah. Masyiatullah kata mereka. Dia buat dalil macam mana? Kita ni bila kita pergi hadap berhala, kita pergi sujud, dah. Bukti Tuhan setuju dengan syirik kita ni, mana kita dapat menggerakkan tubuh kita. Boleh sujud, boleh angkat tangan berdoa. Jadi kalau Tuhan tak sik, jadi kerah, tangan kaku, dah. Ataupun mari petik kena atas kepala kita. Tidak berlaku lagu tu. Jadi bila tidak berlaku lagu tu, tidak ada sekatan daripada Allah Ta'ala, maka dalilnya Tuhan setuju, Tuhan nak. Jadi mereka salah memahami kehendak Allah Ta'ala. Sedangkan di situ manusia tu diberi pilihan. Diberi pilihan. Mana dia nak syirik ke, dia nak tauhid ke, boleh dalam kehendak dia. Itu berkenaan dengan taswirul fan. Itu satu contoh. Jadi tidak perlu kepada Nabi itu bersedih, bersusah hati dengan apa yang berlaku tentang kekufuran, tentang penolakan orang-orang yang engkar, sombong kepada dakwah Nabi. Kemudian satu contoh lagi, kita tengok ayat berapa ni ayat surah Al-A'raf, ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka itu bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, bilakah berlaku kiamat itu, ataupun bilakah kiamat itu berlabuh. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah ilmu tentang kiamat itu di sisi Tuhanku dan tidak nyata, dan dia tidak menyatakan waktunya itu, dan tidak ada yang dapat menyatakan waktunya itu melainkan dia sahaja. Mana Allah Ta'ala sahaja yang memberitahu kedatangan waktu kiamat itu. Jadi tamanya waktu kiamat ni, kiamat tu sendiri adalah benda maknawi. Kita kata benda maknawi sebab apa? Sebab benda tu belum berlaku.
Bila benda tu belum berlaku, maknanya seorang manusia pun tidak ada pengalaman tentang kiamat. Ha. Jadi bila benda tu tidak ada pengalaman, manusia tidak dapat menjelaskan. Begitu juga tarikh tu tidak diketahui. Jadi benda tu gaib, betul-betul gaib. Dari segi tarikh tu tidak diketahui, dari segi rupa bagaimana yang dikatakan kiamat tu tak ada siapa yang pernah melihat, pernah mengalami, tak ada, sebab tidak berlaku lagi. Cuma dalam ayat-ayat kita baca dalam Al-Quran, ayat iza sama'u syaqqat, ayat apa lagi, iza syamsu kuwirat, yauma natwi sama'a ka tayyi sijil lil kutub. Itu semua gambaran yang Allah SWT buat pada hari kami gulung. Kami gulung langit itu seperti penulis tu dia gulung, dia scroll surat dia. Ataupun taswir panggil, taswirul fanni juga. Pada hari kami gulung langit, itu dalam surah Al-Anbiya, muka surah akhir. Pada hari kami gulung langit, seperti mana seperti mana kerani itu dia gulung surat dia, scroll. Dah. Jadi bila dia tulis surat dia tu habis tu, dia pun gulung, lepas tu dia ikat lah. Kalau cerita kungfu tu, dia pun bubuh di gotu dia tu, petok-petok dia tu. Ni kungfu ni duduk sini. Kungfu apa dah, macam-macam jenis kungfu dia letak. Skru dia tu. Jadi langit itu digulung lagu tu lah. Jadi benda tu tidak pernah berlaku, tetapi akan berlaku oleh kerana manusia tu tidak ada jalan untuk mengetahui manusia tu tidak pernah melihat berlaku kiamat, maka Allah Ta'ala gambarkan rupa dia tu. Semua tu dalam bentuk seperti macam surah Al-Qari'ah tu, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari gunung tu menjadi berpusat seperti kapah. Jadi naik. Lagu mana tu keadaan. Jadi benda tu benda maknawi, benda tidak pernah berlaku, tapi Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita dengan benda yang pernah kita lihat. Rupa benda tu maknanya bayangkan sendiri macam mana bukit tu kalau dia menjadi seperti kapas, naik. Jadi ingat, selama ni dia kemah di dalam bumi, dia akan naik. Itu gambaran. Jadi Allah SWT nak memberitahu bahawa kiamat dia adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui, sesuatu yang terdinding daripada manusia. Itu Allah Ta'ala gunakan perkataan ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau, anis sa'ati ayyana mursaha, kiamat tu bila waktu dia. Asal mana mursa ni? Iaitu berlabuh. Berlabuh. Mana kalau kapal tu dia berlabuh, dia kena lepaskanlah sawah dia tu. Barulah bila jatuh bawah tu, dia tidak hanyut kapal tu. Jadi Allah SWT menyebut kiamat ni seperti kapal yang berlabuh. Tidak diketahui waktu dia. Maknanya kapal tu dia akan berhenti jauh daripada darat. Kapal besar lah. Dia akan berhenti jauh daripada darat. Jadi orang yang daripada kapal tadi nak pergi ke darat, dia kena guna perahu kecil. Dan orang yang ada di darat tu, dia tidak nampak tu. Dia tidak nampak tu kapal tu besar mana, dia tak lihat harga. Orang ramai mana. Cuma dia nampak tu ada kapal di tengah laut. Jadi nak beritahu pada kita bahawa kiamat tu waktu dia tepat tidak diketahui, tetapi alamat dia tu kita dapat tahu. Jadi ibarat kita kata kapal tu dia tidak mungkin sampai ke daratan, maka begitulah kedatangan kiamat tu tidak akan sampai kepada pengetahuan kita. La ta'tikum illa baghtah.
Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, kiamat tu tidak berlaku melainkan dengan mengejut. Jadi manusia ni kalau dia duduk atas kapal ataupun hak darat ni, dia nak pergi kepada kapal tadi, dia kena apa? Memerlukan perahu lah untuk pergi. Jadi perahu-perahu kecil tu ibarat seperti alamat-alamat kiamat. Mana itu Allah Ta'ala guna perkataan mursaha. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dengan nama Allah, pelayaran kapal ni dan juga pelabuhan dia. Dia bergerak dan dia berlabuh. Jadi sebut berlabuh tu maknanya manusia tu dia tidak dapat melihat dari daratan tu, dia tidak dapat melihat ke arah kapal bersama dengan kapal. Begitu juga dari segi bila kapal tu nak berlabuh, dia akan melepaskan sarung. Dia tak nampak tu bawah tu jatuh mana, sedalam mana tu. Sarung tu jatuh ke dasar laut. Jadi tak nampak. Jadi ilmu tentang berlaku kiamat tu benar-benar Allah SWT sembunyikan daripada manusia. Itu gambaran yang Allah SWT buat tentang ilmu tentang kiamat tu adalah sesuatu yang luar daripada jangkauan manusia. Jadi kalau kita nak tengok contoh-contoh lagi berhubung dengan mengungkapkan makna dalam bentuk yang konkret ni, dalam bentuk yang nyata ni, macam surah ke apa lagi, surah Hijr ayat 14-15, surah Hijr ayat 14-15, surah Isra ayat 12, surah An-Nahli ayat 58-59. Kemudian surah apa lagi? Surah Isra juga ayat 13. Sebab itulah saya kutub tu dia ada satu kitab khusus dia, At-Taswirul Fanni fil Quran, menggambarkan makna itu dengan berseni dalam Al-Quran. Dia ada kitab dia At-Taswirul Fanni fil Quran. Jadi sakatlah untuk hari ini. Esok insya-Allah kita akan sambung uslub atau gaya bahasa Al-Quran itu. Wallahu a'lam.